Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Husna Adenan, pemegang nombor metrik B1920048. Hari ini akan membentangkan berkenaan dengan tajuk saya iaitu kaedah pembuktian di dalam kes kesah tarafan anak dan juga penafian nasab iaitu li'an. Seterusnya kita pergi pula kepada pengenalan. Keterangan adalah salah satu elemen penting di dalam mahkamah syariah ketika berlangsungnya kes-kes perbicaraan. Di dalam keterangan inilah, ia mempunyai kaedah-kaedah tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum syarak dan ianya perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Ini adalah untuk menentukan sama ada suatu dakwaan atau tuntutan tersebut berjaya atau sebaliknya. Bagi pihak yang terlibat, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mengemukakan apa-apa bentuk keterangan di dalam situasi membuktikan dakwaan atau tuntutan atau juga penafian. Agama Islam itu sendiri telah menggariskan beberapa kaedah menerusi pembuktian yang telah diterima serta diamalkan sehingga ke hari ini. Antaranya ialah berkenaan dengan al-iqra', al-syahadah, al-yamin, al-qasamah, al-qarinah dan sebagainya. Kaedah pembuktian ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali kerana ia adalah suatu perkara yang sangat diperlukan dalam menemukan kebenaran. Seterusnya kita beralih pula kepada berkenaan dengan pengertian pembuktian. Dari segi bahasa, pembuktian adalah diambil daripada kata bukti iaitu bermaksud suatu yang menyatakan kebenaran tentang suatu yang berlaku. Pembuktian berarti suatu bentuk usaha perbuatan, penyataan, keterangan dan yang lain-lainnya dengan tujuan untuk membuktikan sesuatu. Dari segi istilah pula, ia adalah berkenaan dengan menurut kepada kehakiman Islam, pembuktian didefinisikan sebagai mengemukakan bukti kepada mahkamah menerusi pelbagai cara yang telah ditetapkan oleh hukum syarak berkenaan dengan suatu hak, kes, peristiwa yang akan berlaku ke atasnya kesan-kesan hukum syarak. Seterusnya kita beralih pula berkenaan dengan dalil pensyariatan pembuktian. Ia dapat dibuktikan melalui Al-Quran dan juga Al-Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman melalui Al-Quran surah Al-Maidah ayat 106 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang ada di antara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua-dua saksi itu setelah solat agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib, kerabat dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa sekiranya seseorang itu menghadapi sebarang permasalahan, maka pihak tersebut perlulah untuk membuktikan hak-haknya dengan menampilkan saksi-saksi yang adil. Menerusi hadis pula, ia disabdakan oleh Rasulullah SAW bahawasanya seandainya manusia hanya diberi dakwaannya sahaja, nescaya manusia akan mendakwakan darah serta harta seseorang itu. Hanya saja orang yang dakwa itu cukup dengan bersumpah. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW di atas, dapat difahami bahawa barang siapa yang hendak menuntut haknya, maka seseorang itu harus atau mampu untuk membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang mampu untuk menyokong apa yang diperkatakan oleh dirinya tersebut. Seterusnya kita pergi pula kepada jenis-jenis pembuktian yang ada di dalam Islam. Antaranya ialah al-iqra' iaitu pengakuan yang mempunyai kedudukan yang tertinggi di antara kaedah yang lain. Ia merupakan yang paling utama di dalam undang-undang keterangan Islam. Al-iqra' ini mestilah dibuat tanpa ada sebarang paksaan dan juga al-iqra' ini boleh dibuat melalui lisan atau juga tulisan. Seterusnya kita pergi pula kepada al-syahadah iaitu saksi. Al-syahadah secara umumnya membawa maksud kepada pengkhabaran dengan suatu lafaz yang khusus iaitu menggunakan lafaz asyhadu, aku bersaksi. Menurut kepada Seksyen 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 menyatakan bahawa syahadah berarti apa-apa sahaja keterangan yang diberikan di mahkamah dengan menggunakan lafaz asyhadu untuk menentukan sesuatu hak atau juga kepentingan. Seterusnya adalah berkenaan dengan al-yamin iaitu sumpah. Suatu lafaz yang digunakan bagi mensabitkan haknya berkenaan dengan sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara itu di hadapan hakim mahkamah syariah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala atau sifat-sifatnya.
Al-Yami ini hanya terpakai berkenaan dengan kes-kes amal sahaja dan bukan kes-kes jenayah, terutamanya berkenaan dengan kes-kes hudud. Al-Ra'yu Al-Khabir iaitu berkenaan dengan pendapat pakar. Pendapat pakar merupakan suatu kaedah pembuktian yang dibuat oleh ahli yang berilmu atau seseorang pakar di atas permintaan hakim itu sendiri bagi memperoleh pendapat mereka mengenai isu-isu yang terpalit di antara pihak-pihak yang terlibat itu. Yang terakhir adalah berkenaan dengan Al-Qarinah iaitu keterangan keadaan. Abdul Karim Zaidan menyatakan bahawa qarinah sebagai salah satu kaedah pembuktian yang boleh menentukan sama ada wujud atau tidak wujud sesuatu isu itu. Menurut kepada enakmen keterangan syariah negeri Selangor iaitu menerusi Seksyen 3 memberi maksud berkenaan dengan qarinah iaitu fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta satu lagi dengan apa-apa cara yang disebutkan di dalam enakmen ini. Perkara ini termasuklah dokumen-dokumen, fakta-fakta berkaitan antara satu sama lain, kenyataan pakar, alat video, bukti forensik, kaedah saintifik seperti DNA dan cap jari serta lain-lain lagi. Seterusnya kita pergi pula kepada kaedah pembuktian di dalam kes kesatarafan anak. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini akan dinasabkan kepada bapa mereka apabila menepati terhadap syarat-syarat yang tertentu. Ini adalah untuk memberikan kebajikan anak-anak itu terjaga dan terurus dengan baik. Di Malaysia, terdapat beberapa kes yang terjadi di Mahkamah Syariah berkenaan dengan kesatarafan seseorang anak. Ia terjadi akibat daripada salah seorang daripada ibu bapa mereka yang pertikaikan kelahiran anak tersebut kerana terjadinya perceraian serta sebagainya. Kes-kes seperti ini berjaya diselesaikan di Mahkamah Syariah di negara ini dengan mendapat keputusan yang tepat dari para hakim menerusi bukti-bukti yang telah diberikan kepada mahkamah. Antara kaedah pembuktian yang boleh kita lihat di dalam kes kesatarafan anak ini ialah berkenaan dengan pembuktian melalui pengakuan iaitu Al-Iqra'. Kes ini yang berlaku di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur yang terletak di negeri Selangor pada tahun 2017. Kes ini juga telah diputuskan oleh Tuan Syaiful Azli bin Jamaluddin. Ia berlaku apabila pemohon kesatarafan anak telah difaikan oleh plaintiff itu sendiri, iaitu ia merupakan seorang mu'alaf untuk anak lelaki beliau yang telah dilahirkan pada 6 April 2012. Berdasarkan kepada keterangan pihak plaintiff, bayi tersebut dilahirkan selepas 2 bulan 60 hari selepas perkahwinan antara plaintiff dan juga defendant. Plaintiff tidak dapat mengemukakan sebarang saksi di dalam menyokong keterangan beliau, namun plaintiff hanya mengemukakan beberapa dokumen sebagai bayinah di dalam kes ini. Plaintiff pada sebelum ini sebenarnya pernah memfaikan kes farak nikah dengan defendant pada tarikh 17 September 2014. Walau bagaimanapun, kes itu dipindah kepada kes permohonan pengesahan nikah di mana defendant telah bertindak sebagai plaintiff dan juga plaintiff bertindak sebagai defendant. Setelah itu, pada 14 November 2016, kes diputuskan bahawa pernikahan plaintiff dan juga defendant tersebut yang berlangsung di negeri Kelantan pada Februari 2012 adalah fasid mengikut kepada hukum syarak. Lalu mereka difarakkan dimulai pada tarikh tersebut. Selepas itu, pada tarikh 26 Julai 2017, plaintiff telah memfaikan pesahtarafan anak supaya Mahkamah Syariah dapat mengisytiharkan anak tersebut bukan anak sah taraf serta tidak boleh dinasabkan kepada nama plaintiff. Plaintiff dengan cara ini telah mengemukakan melakukan al-iqra' bahawa sebelum berlakunya pernikahan antara mereka berdua, defendant telah pun hamil selama 7 bulan lebih. Kemudian setelah 60 hari pernikahan mereka berlangsung, defendant telah bersalin pada tarikh 6 April 2012 serta mendaftarkan bayi lelaki tersebut kepada nama plaintiff. Berdasarkan kepada keterangan yang didengar dari kedua-dua belah pihak berserta dengan penelitian yang dibuat oleh mahkamah dalam meneliti apa yang telah digariskan oleh hukum syarak, maka diputuskan bahawa permohonan plaintiff telah diterima serta anak lelaki itu adalah anak tidak sah taraf dan tidak boleh dinasabkan atau dibinkan oleh nama plaintiff. Di sini dapat dilihat bahawa al-iqra' menjadi tunjang ataupun elemen utama yang diterima oleh pihak mahkamah dalam menentukan sesuatu kes. Seterusnya adalah kaedah pembuktian melalui al-qarinah iaitu keterangan keadaan ataupun keterangan fakta, di mana kes ini berlaku di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban iaitu kes berkenaan dengan Raisya binti Anwar yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syariah tersebut pada tarikh September 2009.
Fakta kes adalah berkenaan dengan pemohon telah melakukan permohonan kepada mahkamah apabila status kesah tarafannya diragui oleh pihak pejabat agama daerah Port Dickson ketika pemohon menghantar borang permohonan untuk berkahwin di pejabat agama. Pihak pejabat agama setelah itu meragui akan kesah tarafannya dengan mendapati bahawa pemohon telah dilahirkan kurang daripada 6 bulan komariah dari tarikh pernikahan ibu bapa beliau. Perkara ini dapat dilihat melalui rujukan kepada sijil pernikahan kepada ibu bapanya yang bertarikh 5 April 1985 sedangkan beliau telah dilahirkan pada 1 Oktober 1985. Oleh itu, mahkamah meneliti dokumen tersebut dengan bukti-bukti lain yang ada sebagai sokongan lalu mengesahkan bahawa status pemohon adalah anak tidak sah taraf sekaligus tidak boleh dinasabkan kepada bapanya iaitu Anwar Haji Zakaria serta pihak pernikahan pemohon hendaklah berwalikan wali hakim. Ringkasnya jelaslah di sini bahawa pihak mahkamah melihat sijil pernikahan kedua-dua ibu bapanya dan juga surat beranak si pemohon untuk dijadikan sebagai qarinah bagi memutuskan kes berkenaan dengan kesah tarafan anak ini. Kaedah pembuktian yang terakhir yang dapat dilihat menerusi berkenaan dengan kes kesah tarafan anak ialah melalui pembuktian melalui pendapat pakar iaitu al-ra'yu al-khabir. Kes ini berlaku kepada pendakwa syari'i negeri Sabah melawan Rosli bin Abdul Jabbar iaitu pada tahun 2007. Kesalahan ini adalah melibatkan kepada kesalahan jenayah syariah iaitu persetubuhan haram sehingga ia melahirkan seorang anak luar nikah. Pihak pendakwa syari'i negeri Sabah mengemukakan bukti dari pendapat pakar serta membuktikan pembuktian secara saintifik melalui laporan DNA bagi membuktikan kes tersebut. Ujian DNA itu telah dikendalikan oleh pihak yang berkeahlian dalam hal itu iaitu pakar DNA dari Jabatan Kimia Malaysia. Ujian DNA ini telah dilakukan kepada bayi, ibu kandung dan juga orang kena tuduh tersebut. Hasil akhir daripada ujian DNA itu telah mendapati bahawa OKT mempunyai hubungan darah dengan anak yang telah dilahirkan. Maka, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Keningau di negeri Sabah telah menerima pembuktian kaedah saintifik itu melalui analisis DNA yang berdasarkan kepada Seksyen 86/1 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 1992 dan juga Seksyen 190/1 dan -2 Enakmen Prosedur Jenayah Syariah Negeri Sabah 1993. Hakim mensabitkan jenayah yang dilakukan oleh OKT kerana gagal menafikan pembuktian melalui analisis DNA itu. Oleh itu, OKT telah dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM3,000. Sekiranya OKT gagal untuk membayar denda tersebut, maka beliau akan dipenjarakan selama tempoh 6 bulan. Keterangan pakar al-ra'yu al-khabir ini penting dalam menyokong fakta kes sekaligus dapat membantu pihak hakim bagi membuat penghakiman kes yang tepat serta bebas daripada sebarang keraguan. Seterusnya, kita pergi pula kepada kaedah pembuktian di dalam kes penafian nasab iaitu li'an. Penafian nasab secara umumnya di dalam hukum agama Islam adalah dengan melakukan kaedah li'an. Li'an merupakan salah satu bentuk sumpah laknat yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dengan menyebut 5 kali sumpah dan sumpah terakhir suami tersebut perlu mengucapkan sumpah itu diikuti dengan laknat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya sekiranya beliau telah melakukan dusta. Li'an ini boleh terjadi akibat daripada berlakunya qazaf dari pihak suami kepada isterinya sama ada untuk menafikan nasab anak yang dikandung oleh isteri tersebut atau juga menuduh isteri tersebut melakukan zina. Setakat ini di Malaysia tidak terdapat mana-mana kes yang direkodkan berkenaan dengan berlakunya li'an ini. Walaupun begitu, Mahkamah Syariah di Malaysia menggunakan alternatif lain kepada pihak-pihak yang terlibat yang ingin melakukan penafian nasab. Kes ini direkodkan di Mahkamah Kadi Besar Kelantan iaitu kes berkenaan Zahari bin Yaakob melawan Anita Safina binti Ismail. Antara fakta kesnya adalah kedua-dua pihak ini telah berkahwin pada 2 Julai 1987 dan telah tinggal bersama sebagai suami dan isteri di rumah mereka di Wakaf Baru sehingga 10 September 1987. Suami melafazkan cerai di rumah ibu bapa pihak isteri dan ia didaftarkan di Mahkamah Kadi Tumpat. Pihak isteri telah memberitahu bahawa beliau tidak datang haid semenjak bulan Ogos 1987. Ini bermaksud bahawa ketika perceraian di antara kedua-duanya berlaku, pihak isteri telah pun mengandung sekurang-kurangnya lebih 1.5 bulan dari tarikh perkahwinan mereka berlangsung sehinggalah isteri tersebut melahirkan seorang anak lelaki pada 23 April 1988.
Walau bagaimanapun, pihak suami telah menafikan anak lelaki itu adalah anak lelaki beliau. Setelah mahkamah mendengar segala keterangan pihak yang menuntut iaitu Zahari bin Yaakob dan seorang saksi yang dibawa serta jawapan-jawapan pihak yang kena tuntut iaitu Anita Safina binti Ismail dengan membawa dua orang saksinya kepada mahkamah, maka mahkamah menolak penafian nasab ke atas anaknya iaitu dengan mengisytiharkan bahawa anak tersebut adalah anak lelaki yang sah kepada Zahari bin Yaakob mengikut kepada hukum syarak. Keputusan mahkamah ini adalah berdasarkan kepada qarinah yang dikemukakan iaitu dokumen perceraian, surat beranak dan juga surat nikah. Ia didapati munasabah mengikut kepada hukum syarak. Selain itu, qarinah juga dapat dibuktikan di mahkamah adalah menerusi surat beranak bayi tersebut yang dilahirkan pada tarikh 23 April 1988 iaitu jangka masa 9 bulan 21 hari dari tarikh perkahwinan ibu bapa kanak-kanak tersebut dan juga tarikh bercerai iaitu 7 bulan 13 hari adalah munasabah. Keterangan berkenaan dengan keadaan dan fakta dapat dibuktikan bahawa anak tersebut telah lahir melebihi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan Qamariah mengikut kepada hukum syarak yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam. Dapatlah dilihat di sini bahawa pihak mahkamah menggunakan serta meneliti dengan baik berdasarkan kepada kaedah pembuktian melalui qarinah ini dengan mengaitkan keadaan-keadaan yang terjadi iaitu tarikh penting di dalam kes tersebut dan juga fakta berkaitan iaitu sijil-sijil yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dijadikan sebagai bukti kukuh bagi memberikan keputusan berkenaan dengan penafian nasab ini. Seterusnya adalah pembuktian melalui pendapat pakar iaitu al-ra'yu al-khabir. Kes ini adalah berkenaan dengan Edham bin Zainuddin lawan Rahimah binti Muhammad yang berlaku pada tahun 2015. Ia berlaku di mana kes penafian nasab ini perayu bercadang untuk menjalankan ujian paternity DNA bagi menafikan paternitinya dengan kanak-kanak yang telah dipertikaikan itu. Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan telah menolak ujian tersebut kerana kaedah pembuktian ini tidak terpakai bagi menafikan nasab seseorang anak itu. Keputusan ini juga disokong oleh Mahkamah Raya Syariah Negeri Sembilan. Dapatlah difahami di sini bahawa ujian melalui DNA tidak boleh dilakukan di dalam penafian nasab dan ianya hanya terpakai untuk membuktikan hubungan keturunan sahaja iaitu pensabitan atau juga kesahtarafan anak. Ini kerana penafian nasab hanya boleh dilakukan melalui kaedah li'an sahaja. Bagi kesimpulan, dapatlah dilihat bahawa di sini, di dalam maqasid syariah yang keempat, ialah berkenaan dengan menjaga keturunan. Ia adalah antara salah satu perkara utama yang wajib dilindungi serta dijaga oleh setiap orang Islam yang ada di dunia ini. Nasab juga adalah salah satu pengiktirafan pertalian keturunan yang diberikan kepada setiap anak-anak orang Islam. Walau bagaimanapun, setiap manusia tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan. Oleh kerana itulah timbulnya pelbagai isu dan kes berkaitan dengan kesahtarafan anak dan juga penafian nasab ini. Seseorang yang menganut agama Islam perlulah menjaga maruah mereka serta kesucian diri mereka agar terhindar daripada kelakuan-kelakuan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat implikasi bukan sahaja kepada diri sendiri, malah juga kepada kanak-kanak yang telah dilahirkan itu. Perkara seperti yang telah dibincangkan di atas sebentar tadi boleh dielakkan sekiranya pihak-pihak yang terlibat itu lebih berhati-hati dan juga berpengetahuan lebih akan apa yang dituntut di dalam agama Islam itu sendiri. Hal ini sepatutnya dielakkan daripada berlaku supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang terkilan akibat daripada kesan tidak bertanggungjawab terutamanya ibu bapa seorang kanak-kanak tersebut. Sekian, terima kasih.